Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kita yang ke-23. Hadis yang ke-23, siri yang ke-32. Al-Hadith Al-Thalith wal-Ishrun. Hadis yang ke-23, Kullu khairin sadaqah. Tajuk dianya, Kullu khairin sadaqah. Setiap benda yang baik itu adalah sedekah. Setiap perkara baik yang kita buat, itu namanya sedekah. Jadi sedekah tu bukan dengan fulus saja. Sedekah tu macam-macam kita boleh buat, kan? Dengan ucapan pun sedekah, senyum pun sedekah. Banyaknya ruang-ruang sedekah yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Kita baca hadis dulu. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Maksud dianya daripada Abi Malik, nama dia Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebahagian daripada iman. Tuhur sebahagian daripada iman. Apa makna dia? Maksud dia kejap lagi. Ni kita ambil terjemahan hadis dulu. Dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, pahala dia memenuhi neraca timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi kedua-duanya, atau memenuhi barang yang di antara langit dengan bumi. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah dalil tanda keimanan. Sabar adalah sinaran yang terang. Quran sama ada menjadi hujah bagi kita ataupun menjadi hujah ke atas kamu. Ini dua-dua Quran. Kalau kita beramal dengan dia, dia jadi hujah untuk kita. Tahu Quran tak beramal, hujah atas kepala kita. Setiap manusia itu berpagi-pagi, maka seseorang daripada mereka itu adalah penjual dirinya, sama ada yang membebaskannya atau memusnahkannya. Maksudnya kalau kita jual kepada Allah, kita akan masuk syurga, bebas daripada neraka, kan? Kalau pergi jual ke syaitan, habislah kita, binasalah orang itu. Hadis ini riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah, Babu Fadlil Wudu. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok kepada huraian hadis. At-tuhur, bersuci itu, iaitulah perbuatan sekiranya dilakukan maka terangkatlah darinya hadas, sama hadas kecil atau hadas besar, seperti wuduk dengan mandi junub, atau menghilangkan najis seperti membersihkan pakaian, badan dan tempat
daripada najis, atau yang dimaksudkan dengan tuhur ataupun maksud at-tuhur dalam hadis ni wudu, sepatah ya. Mana tuhur sama ada kita bersih biasa, ataupun tuhur dengan mana al-wudu itu separuh daripada solat. Itu maksud dia syatrul iman. At-tuhur. Kemudian perkataan syatrun setengah daripada iman. Sebagaimana dalam riwayat lain, at-tuhur nisful iman, separuh daripada iman. Jadi alhamdulillah, mana kita puji Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang diberi. Maksud dianya alhamdulillah tu ucapan alhamdulillah, pahala dia itu memenuhi neraca timbangan. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah, subhanallah, kita membesarkan Allah Azza wa Jalla, pahala dianya memenuhi kedua-duanya. Wa subhanallah walhamdulillah ni tamlaan, dua-dua tu memenuhi. Kan neraca timbangan tu ada dua kifah, ada dua penimbang, dua-dua tu penuh. As-salatu nur, salat itu cahaya. Apa maksud salat itu cahaya? Salat itu cahaya. Dengan salat, seseorang insan akan didorong atau dipandu untuk melakukan kebaikan, sebagaimana cahaya itu memimpin dan menerangi ke arah jalan yang lurus. Jadi orang nak ambil jalan yang betul, salat. Kemudian as-salatu nur, as-sadaqatu burhan. Burhan tu makna dalil. Sebab orang tak beri sedekah kalau dia tak yakin dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kita yakin, kita sedekah. Itu dia panggil sedekah, itu tanda orang itu beriman. Sabar, menahan diri daripada perkara yang diharapkan atau dicita-citakan, lalu menyebabkan diri itu menanggung kesusahan dan kepayahan. Kita sanggup susah sebab nak satu perkara yang kita nak, iaitulah keredaan Allah Azza wa Jalla. Serta keteguhan diri itu atas perkara yang hak walaupun dirundung musibah yang berbagai. Kita tak hirau lah. Dengan kita nak menerima kebenaran, kita sabar di atas segala ujian. Dia makna cahaya. Hujah, dalil. Yaghdu, iaitulah berpagi-pagi, awal pagi, berusaha untuk dirinya sendiri. Awal-awal kita berusaha untuk meletakkan diri kita di bawah kategori orang yang ba'i'un nafsahu, yang menjual dirinya sama ada kepada Allah, maka dia selamat, ataupun dia jual diri daripada syaitan, maka dia celaka. Na'uzubillah. Itu makna hadis. Kita pindah kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Fiqh hadis dan perkara yang kita boleh belajar daripada hadis ni, insya-Allah. Dalam hadis ni fiqh dia ada banyak, ada 9 perkara, 10. Jadi kita akan ambil separuh daripadanya ataupun tengok masa yang ada. Yang pertama, al-hikmatul balighah, hikmah yang sangat tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia salah satu daripada mukjizat dia, dipanggil jawami'ul kalim. Cakap pendek, makna panjang. Itu jawami'ul kalim. Dan sangat banyak, sering kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri nasihat kepada sahabat-sahabat dia dengan ucapan yang pendek, mukhtasarah, tetapi mengandungi makna dan pengertian yang cukup mendalam. Nabi bagi nasihat pendek, makna dia panjang. Dan maksud dia pula sangat jelas. Seumpamanya hadis yang kita baca ni, hadis yang ke-23 ni, mengandungi hikmah yang besar daripada Nabi SAW dan juga pengajaran yang besar. Iaitu apa di hikmah? Hikmah dengan bersuci. Hikmah bersuci ni, apakah yang mengandungi daripada kelebihan dia? InsyaAllah kita tengok pelajar, ada 6 kelebihan taharah. 6 kelebihan taharah. At-taharatu
taharah dan pahala-pahala dia. Taharah ini menjadi syarat bagi sahnya ibadat. Taharah menjadi syarat sahnya ibadat. Dalilnya kalau kita nak solat, kita tak ada wudu, boleh solat tak? Tak boleh. Ataupun pakaian kita kotor, tak boleh. Atau tempat solat, itu dia panggil taharah. Syarat nak sah solat kena ada kebersihan. Bersih dari sudut fizikalnya dan bersih maknawi, iaitulah taharah daripada hadas, yang kecilnya yang besarnya. Dan taharah merupakan tanda mahabbatullah, kita ni sayang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis ini, iaitulah kepentingan taharah. At-tuhuru syatrul iman, bersih itu tanda sebahagian daripada iman. Jadi kita nak tengok orang yang beriman mesti bertaharah. Mesti bertaharah. Kesan daripada taharah itu menunjukkan ketundukan dan kepatuhan. Tuan-tuan boleh baca dalam ayat ni, ana sebahagian daripada ayat kita ambil. Kalau yang banyak ayat tu kita baca satu je, kan. Baik. 6 perkara kelebihan taharah. Kita ambil satu persatu. Yang pertama, tuan-tuan tengok kitab tu. Ikut ya saya baca. Kalau kita kata yang pertama, dalam kitab terjemahan ditulis A. At-taharatu nisful iman. Kesucian itu sebahagian daripada iman. Nabi SAW telah menceritakan kepada kita pahala bersuci. Sama ada kita berwudu ataupun mandi. Pahala itu berganda di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga sampai kepada separuh daripada iman. Sebab iman akan menghapuskan dosa-dosa kita yang besar-besar dan yang kecil. Mana orang masuk Islam, habislah dosa dia. Wat taharatu khasatan al-wudu. Taharah berwudu pula menghapuskan dosa-dosa kecil kita, seolah-olah dia jadi macam separuh daripada iman. Yang tu dosa besar, yang ni dosa kecil. Hapus. Rawa Muslimun, Imam Muslim riwayatkan daripada hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Maksud dianya, siapa dia berwuduk dengan comel, dengan elok, mana jaga adab dia, jaga sunat dia. Dalam bahasa sekarang, ambil wuduk ikut SOP penuh. Oh, tu dia. Keluarlah dosa-dosa dia, yang dosa-dosa kecil dia daripada tubuh dia, sehingga keluar daripada celah-celah kuku dia. Masya Allah. Hilang semua sekali. Itu kelebihan taharah. Yang kedua, al-iman. Iman pula membersihkan batin kita daripada kotoran-kotoran maknawi. Seperti kotoran syirik dibersihkan dengan iman. Kotoran nifak dibersihkan dengan iman. Kotoran dengki, hasad, riak, semuanya dibersihkan dengan iman. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia tak hasad pada orang, dia tak dengki dengan orang, dia tak riak dalam ibadat. Maka ini yang ini yang menunjukkan iman tu membersihkan kotoran-kotoran maknawi yang ada pada manusia. Baik, itu yang pertama, at-tahur syatrul iman. Kelebihan yang kedua, at-taharatu nisfus salah. Yang tadi nisful iman. Berwudu itu iaitulah sebahagian daripada salat. Wudu sebahagian daripada, separuh daripada salat. Wahunaka, ada terdapat para ulama yang menafsirkan iman dalam hadis itu nisful iman ay nisfus salah.
Ambil mana ni? Dalil dia firman Allah Taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan sekali-kali Allah tidak akan mempersia-siakan iman kamu. Surah Al-Baqarah 143, iman di sini dengan makna solat kamu. Solat kamu. Apa cerita ni? Cerita dianya waktu Nabi sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestin, Syam. Selepas 16 bulan, Nabi mengharapkan Allah tukar Kaabah ni kiblat kepada Mekah, Kaabah. Maka bertukarlah kiblat pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Bila mula adab ni, bila tukar kiblat pusing ni. Jauh jarak. 360 darjah dia punya pusingan. Puak-puak Yahudi attack. Troll, dia panggil troll sekarang. Muhammad tukar kiblat. Habis sahabat-sahabat dia yang dulu solat ke arah Baitul Maqdis tu, apa jadi dengan solat dia tu? Itu dia main provokasi. Main provokasi. Maka Allah Taala turun ayat Quran, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Taala tidak sia-siakan iman kamu di mana solat kamu. Mana iman itu dengan makna solat. Artinya taharah ini separuh daripada solat. Sebab kalau kita tak ada wuduk, tak sah solat kita. Itu dia panggil syarat sah salat mesti berwuduk. Kecuali orang sakit uzur tu dalam bab lain lah. Masuk cerita lain. Kita duk cerita yang tak uzur ni, yang biasa-biasa ni dulu. Jangan duk ambil yang lebih-lebih. Kadang-kadang orang tu dia pandai lebih, orang cakap lain dia cakap lain. Ini masalah manusia sekarang. Baik, kelebihan yang ketiga. Al-wudu miftahul jannah. Allahu akbar. Wudu adalah kunci syurga. Siapa nak masuk syurga, kena ada wudu. Kenapa pula ni? Wudu bukan masuk dalam rukun iman wala rukun Islam. Siapa cakap? Solat separuh daripadanya. Wudu nisfus salah. Sebab apa? Solat tak sah tambah wudu. Kita nak pergi ke syurga, kena solat. Itu dia katakan tahara nis'al miftahul jannah. Punca nak pergi ke syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang orang kafir masuk dalam neraka. Kenapa? Ma salakakum fi saqar. Kafir. Ni di akhirat cakap ni. Sini orang tak panggil kafir kat tokek. Panggil tokek lah kan. Apa sebab kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dia kata kami tak solat dulu. Ini tak solat. Maka kata di ulama, ayat ini dalam surah Al-Muddathir ayat 28, fas-salatu hiya as-salat itu ia telah menyelamatkan seorang daripada neraka, jambatan menuju ke syurga, wa taharatu, dan tahara itu adalah miftahus salah. Maknanya kalau kita main ilmu psikologi, ilmu dia panggil logik ni, solat nak pergi syurga. Nak solat kena ada wudu. Maka solat wudu lah menjadi kunci ke syurga. Itu yang pentingnya sudah jelas lah kitanya. Cuma nak bahasnya. Alhamdulillah dalam bab ini Tuan Syekh kita telah bawa hadis kelebihan wudu. Kelebihan wudu. Tengok hadis ini, siapa dia ambil wudu, hadis Muslim. Kemudian dia solat dengan khusyuk, hati dia wajabat lahul jannah, dia boleh masuk syurga. Hadis yang kedua riwayat Muslim juga, siapa dia ambil wudu dengan sempurna. Kemudian dia baca doa ni. Doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Allah Ta'ala akan perintahkan buka 8 pintu syurga. Nak masuk ke mana? Maknanya taharah itu kaitan dia dengan kunci nak masuk syurga. Beberapa hadis telah menyebutnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak untuk ke syurga kerana kita sudah berwudu dan kita sudah bersalat.
InsyaAllah kata. Baik, kita pindah pula kepada perkara lain. Para pelajar yang ada kitab, tengok kitab. Baca semua. Anak petik syarah ni sedikit-sedikit saja sebab anak nak habiskan bab. Bab dia panjang. Kalau kita syarah betul-betul, satu kuliah mungkin 2 muka. Jadi satu hadis ni kita kena ada 5 kali kuliah baru khatam. Jadi yang kita nak dalam hadis 40 ni, kita nak memahami hadis itu secara umumnya dan secara orang panggil walaupun ringkas-ringkas kita boleh kenal apa yang dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar. Sekarang ni kita pindah kepada kelebihan taharah yang keempat. Kelebihan taharah yang keempat, al-taharatu min khisalil iman. Wudu itu, taharah itu daripada ciri-ciri keimanan. Dia panggil wudu ni ciri keimanan secara tersembunyi. Tak ada orang yang jaga wudu kecuali dia tu orang beriman. Sebagian dalam hadis, lan yuhafiz 'ala al-wudu illa mu'min. Tidak menjaga wudu itu oleh seseorang kecuali orang mukmin je. Dia batal wudu, dia ambil wudu. Kan? Jadi kita nak sebagaimana hadis ni rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi pada suatu hari memanggil Bilal. Pagi lagi Nabi panggil, Bilal, ta'al, mari sini. Bilal pun datang. Faqala ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Bilal, apa keamalan kamu sehingga kamu boleh potong aku pergi syurga? Terkejut Bilal. Macam mana dia boleh potong? Faqala inni dakhaltul barihatal jannah. Semalam aku dibawa melawat syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu khashataka amami. Aku dengar bunyi serut-serek, kepuk-kepak, tapak kaki engkau berjalan dalam syurga depan aku. Oh. Terkejutlah juga Bilal, macam mana aku boleh duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga? Faqala Bilal, ya Rasulullah. Dengar ni tuan-tuan. Ya Rasulullah, ma azantu qattu illa sallaitu rak'ataini wala asabani hadasun qattu illa tawadda'tu indahu. Dia kata, ya Rasulullah, tidaklah ada azan melainkan aku bersolat 2 rakaat selepasnya, dan tidaklah aku berhadas kecuali aku berwuduk lantarannya. Jadi bila aku solat, aku azan, kan bila dia kerja dia azan. Selepas dia azan, dia solat. Solat qabliyah, orang panggil. Dan setiap kali dia berhadas, dia akan berwuduk. Faqala sallallahu alaihi wasallam lihadza sabab sabaqtani. Mana dengan sebab kamu jaga wudu, kita ni kadang-kadang salah faham, tuan-tuan. Ambil wudu buat apa? Aku bukan nak solat. Contohnya kita duduk di rumah. Pukul 10 pagi, kita masuk tandas. Tak teringin kan ambil wudu selepas kita buang air? Lambat lagi nak zuhur. 2 kali masuk tandas lagi. Kan? 2 kali berketuk lagi kita kata, contohnya. Tapi bagi orang yang nak tiru jejak langkah yang dibuat oleh Bilal, setiap kali kita berhadas, kita pergi ke tanda, kita pergi bilik air, setelah kita buang air, wuduk. Tak kira lah nak pergi solat ke, tak solat ke, nak masuk waktu, tak masuk waktu, kita berwuduk. Yang cantik lagi, yang elok lagi, kalau boleh, solat sunat al-wudu. Setelah kita ambil wuduk, kita solat sunat 2 rakaat, kemudian baru kita pergi sambung minum teh. Kan? Cari buat kerja lain. Allahu Akbar. Bahagia Bilal dengan sebab apa?
Dengan sebab dia jaga wudu. Nabi kata lihada ay bisababi hifz aduka ala wudu. Allahu akbar. Baik, kita pergi kepada kelebihan yang kelima. Para pelajar tolong tandalah kan, kelebihan wudu ni kita sudah masuk yang kelima. Dia kata at-taharatu amanatun. At-taharatu amanatun. Bersuci itu amanah. Amanah kita dengan Allah dan amanah juga kita dengan orang lain. Apa maksud? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams. Solat 5 kali. Jumatun ila Jumatin, seminggu. Wa adaul amanah, menunaikan amanah. Kafaratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara celah-celah tu. Mana kalau Jumaat ni dengan Jumaat depan seminggu. Subuh dengan Zuhur, Zuhur dengan Asar. Setiap kali kita menunaikan amanah, maka hilanglah dosa-dosa di celah itu. Sahabat terkejut. Qila ya Rasulullah, wa ma adaul aman. Apa dia maksud menunaikan amanah tu apa? Qala al-ghuslu minal janabati fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Dia kata mandi junub. Mandi junub. Kerana bagi setiap bulu itu bawah dia tu junub. Maknanya kita kena mandi semua sekali. Itu hadis yang menyebut tentang adaul amanah. Maknanya hadis lain, hadis yang kedua ni menafsir hadis yang pertama. Tengok hadis yang lain daripada Abu Darda, hadis fa inna Allah lam ya'tami ibnu Adam ala syai' min dinihi ghairaha. Dia kata Allah Taala tidak beri satu amanah, perintah menjaga satu perkara, tidak meninggalkan amanah bagi setiap suatu daripada agamanya selain daripada taharah. Sebab apa taharah dianggap bersuci, dianggap sebagai amanah? Kenapa? Tengok nota. Apakah sebab demikian? Ini adalah kerana taharah itu adalah satu perintah maknawi dan hukmi. Kita kena suci. Orang pun tak tahu kita suci ke tidak. Itu masalahnya. Kalau kita duduk dua orang cakap-cakap, kita tahu ke kawan kita tak ada wudu? Tak tahu. Dia pun tak tahu kita ada wudu. Bahkan tak tahu kita ni, contohnya seorang ni berhadas besar kan. Orang mari ziarah, dia mengejut di rumah, dia tak sempat nak mandi. Hadas besar dia. Boleh ya dia bercakap. Tak kata bila hadas besar ni bau lain macam, hanya yang bau tak. Orang hadas kecil bau masam. Tak ada kesan. Tidak ada kesan. La yattali 'alaiha illallah. Allah Ta'ala yang tahu orang ni wuduk. Dan kita sendiri, tuan badan kita tahu, aku tak ada wuduk ni. Masuk waktu solat, saya nak solat, jadi imam. Orang ikut, orang tak tahu kita tak ada wuduk. Itu yang dikatakan adaul amanah. Maknanya kita sendirilah beramanah dengan diri kita bahawa aku tak ada wuduk, tak boleh jadi imam. Aku tak ada wuduk, tak boleh solat. Tengah duduk solat, kita batal wuduk, kena keluar. Menarik dia punya perbahasan at-taharatu amanah. Orang tak tahu, kita yang tahu. Aku tak ada wuduk ni. Bukan cakap tak ada wuduk, kena mandi wajib lagi. Kan? Masya Allah, jelas penjelasan kita tu. Baik, kita pergi kepada dalam kitab ni kata apa? Biasanya empunya diri tidak suka perbuatan yang diketahui oleh seorang pun, melainkan dirinya sendiri, sebagaimana qasa itu adalah satu urusan yang tersembunyi. Kerana itu menghilangkan janabah itu dengan taharah adalah sebahagian daripada menunaikan amanah. Orang tak tahu kalau kita solat tak ada wuduk pun tak ada. Orang tak tahu. Yang betul tak tahu. Polis tak nak tangkap. SPRM tak boleh kesan kita, kan? Kecuali kita beli radar, kita beli pengetes macam pengetes COVID kan. Bila kita pergi masjid kena holok kepala, 30.
berapa? 34. Boleh lagi lah. Ke berapa dia punya hak tinggi darjat tu. Maknanya boleh. Mana kita orang nak masuk masjid, kita ada scan. Cek, tak ada wuduk. Weh, masuk. Mana ada? Tak ada alat yang boleh mengesan dia. Cuma yang boleh kesan wuduk tak wuduk tuan dia sendiri sebagai amanah di atas dirinya. Baik, kita pergi pada kelebihan taharah yang keenam, taharatul qalbi, suci hati. Ini yang besar. Tengok kitab kesucian hissiyah. Dia terjemah kat Melayu, Arab je juga kat Melayu pun. Suci fizikal tubuh kita ini tidak akan berharga jika tidak disertai dengan kesucian maknawi. Makna tubuh bersih, wangi semerbak, baju cantik, hati busung, tidak ada faedah. Itu maksud dia. Naknya tahara zahiran wa batinan. Yang luar kita bersih, yang batin kita bersih. Itu yang sepatutnya. Di sini kita kata Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menafsirkan at-tuhuru syatrul iman dalam hadis ini bi taharatil qalbi. Masya-Allah, Imam Ghazali kata maksud suci di sini iaitulah suci hati. Minal ghilli wal hasadi wal hiqdi wa sairi amradil qulub. Maknanya at-tuhuru syatrul iman, suci separuh daripada iman itu iaitulah suci hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, hasad, dendam, dengki, riya, takabur, cakaplah apa saja. Itu dia panggil Imam Ghazali tafsir yang pertama, suci daripada kotoran-kotoran maknawi. Wa fassara aidan bi tarkil ma'asi waz zunub, dan ditafsirkan juga tahara itu dengan makna meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Jadi kita ada dua tafsiran lah. Satu ulama zahir tafsir dia kepada zahir, iaitulah bersih daripada kotoran, bersih daripada benda najis. Dan satu lagi dia panggil bersih dari sudut maknawi, kita tak ada hadas, tidak ada hadas. Dan satu lagi bersih yang jiwa, iaitulah daripada kotoran-kotoran perangai yang tidak baik. Jelaslah kepada kita. Baik para pelajar sekalian, tamatlah kita 6 kelebihan taharah. Pelajar-pelajar tanda. Yang pertama, taharah nisful iman, separuh daripada iman. Yang kedua, at-taharatu nisfus salah, separuh daripada salat. 3, al-wudu miftahu al-jannah, wudu kunci surga. Yang keempat, min khisalil iman, tanda-tanda orang yang beriman itu menjaga wudu. Yang keempat, at-taharatu amanatun, orang yang jaga taharah ni orang yang menunaikan amanah. Kita tak nampak ni. Kalau kita tak mengaji kita ni, tak ada dalam kepala kita, rupanya orang yang ada wudu, ada mandi junub ni, iaitulah orang yang menunaikan amanah. Tuan-tuan kena catat hari ni, kan? Rupanya aku berwuduk ni menunaikan amanah, Liz. Kenapa? Macam mana tak tunai amanah? Sebab orang tak tahu pun. Kita ada wuduk tak ada wuduk. Kan? Kalau kita solat, orang ikut ya belakang. Ikut tak ikut? Ikut. Sebab tak ada tanda. Tak berbau dia tak ada wuduk. Maka tuan dia sendirilah kena amanah. Ni ada orang ni, dia malu nak keluar daripada masjid. Saya nak cerita pun masa terakhir. Satu kes, pengiring raja, pergilah duduk depan dah sah ni. Tiba-tiba bau kentut. Orang nak bangun keluar, malu nak mengaku. Sebab bau dah ni. Bau dah. Jadi, pengawal raja ni tak cerdik. Dia kata bukan dia ke tu. Manakala bukan dia raja. Itu dia panggil kita ni jangan duduk mengaku tak terpasal lah. Wah tak tahu sudahlah, diam. Dah raja tak nak bangun, dia malu ke orang, duduk diam. Dia tak ada, kalau dia tak ada amanah lah. Ini cerita. Asal tu kadang-kadang kita ni bila nak bela orang jadi tak cerdik pula. Baik para pelajar sekalian. Kita pergi kepada isu yang keempat, yang ketiga.
Isu yang pertama dalam hadis kita ni, yang pertama al-hikmatul balighah. Ucapan Nabi mengandung hikmah yang sangat mendalam. Isu yang kedua at-taharatu, taharah dan bersuci dan pahala-pahala dia, kita kata ada 6 kelebihan tadi. Isu yang ketiga zikrullah, iaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan syukur. Zikir, berzikir tanda syukur. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, cara menyampaikan syukur kepada Allah adalah dengan memperbanyakkan zikir, mengingatinya. Siapa dia banyak zikir, maka tanda orang itu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi kalau kita zikir dengan lafaz-lafaz an-nabawi, lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi besar kedudukannya. Kan dalam hadis Nabi sebut apa tadi? At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an. Dua yang Nabi sebut sini. Alhamdulillah, subhanallah, kan? Alhamdulillah dengan subhanallah walhamdulillah. Baik. Maknanya kalau kita nak zikir, kita zikirlah dengan zikir-zikir yang maksur, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis ni, dua zikir ni, subhanallah alhamdulillah tamla'an, memenuhi 2 neraca timbangan. Berat, masya-Allah tabarakallah. Pada hari kiamat. Maka kita nak, di sinilah kata di para ulama, kelebihan 4 kalimah. Ana selalu kempen kita besar-besaran tuan-tuan. Saya buat poster, saya buat video pendek, saya macam-macam cerita. Gilah ceramah mana-mana pun. Tuan-tuan tengok dalam video kuliah perdana kita, 10 minit akhir kuliah, kita akan kempen zikir 4 kalimah dengan projek mega mampu milik. Satu Malaysia yang saya pergi, saya bawa zikir ni sebab nak kempen tuan-tuan supaya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis kita ni, dalam hadis bab zikir ni, dia telah bawa kepada kita ke zikir 4 kalimah. Tengok tu. Dalam Musnad Imam Ahmad, an Abi Sa'id wa Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa minal kalami arba'an. Allah Ta'ala pilih 4 kalimah daripada ucapan kita ni, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam zikir ini saya dah keluar satu risalah. Tuan-tuan cari risalah ni. Nama dia zikir, kelebihan zikir 4 kalimah. Orang lain kempen kopi 7 dalam 1. Kempen dia punya apa lagi? Saya bawa kepada tuan-tuan 12 kelebihan zikir 4 kalimah. Kalau tuan-tuan tak nak pakai lagi, bukan salah saya, salah kita sendiri tak ambil. Ambil risalah zikir ni, dia panggil zikir 4 kalimah ni, ambil, baca, sebarkan. Supaya kita dapat pahala menyebarkan zikir yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 kelebihan dalam risalah ini menunjukkan kelebihan yang besar. 12 kelebihan. Kita nak apa lagi? Allahu akbar. Siapa dia ucap dengan lidah dia? Tengok dalam kitab. Siapa dia ucap dengan lidah dia, kemudian dia fikir dengan hati dia, mustahdiran, ingat makna kelebihan subhanallah alhamdulillah akbar ini, maka dia akan mencapai kalimah, mencapai kelebihan yang besar. Sebagai Nabi sebut, man qala la ilaha illallah, siapa dia kata la ilaha illallah, dakhala al-jannah khalisan min qalbi. Syarat dia daripada hati yang jelas. Jadi kita kata la ilaha illallah. Ni kadang-kadang kita bila la ilaha illallah dalam majlis tahlil gia 5, tak bunyi apa. Bunyi begitu. Bergoyang ke rumah-rumah. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita kena berzikir dengan kalimah, dengan mulut, dengan lidah, hati tenang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya dah tanya seluruh Malaysia zikir ni. Boleh katakan semua tempat kita pergi, semua mengaku kata dia dah ingat zikir ni. Betul? Tuan-tuan malam ni mengaku tak mengaku zikir ni sudah ingat? Mengaku? Tanda. Ingat. Tapi bila saya tanya soalan yang kedua, yang tak ingatnya apa tuan-tuan? Yang tak ingatnya apa? Dia kata tak ingat nak berzikir ya Ustaz. Allahu akbar. Zikir dah ingat. Yang tak ingatnya nak berzikir. Kenapa tak ingat? Ni. Hati
Duk ingat ke dunia, duk ingat ke benda tu ni, terlupa kepada nak menyebut nama Allah. Jadi sekarang ni macam mana kita nak gilak hati kita supaya sentiasa lidah kita biasa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Maka tuan-tuan kena letak dalam jadual, dalam zikir pagi, zikir petang kena letak 100 kali pagi, 100 kali tengah hari, 100 kali petang, 100 malam, 100 kali nak tidur. Sekejap ya tuan-tuan. Saya dah test dah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ni lebih kurang dalam 100 kali antara 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit. Jadi kalau 5 minit, 500 kali baru 25 minit. Allah, 25 minit ni tak habis cawat lagi kata orang. Nah, tu tak buka buah lagi. Kalau buka buah, banyak lagi. Tapi bila hati tertutup, na'udzubillah, kita terlupa kepada Allah. Ketika itu jangan harap lidah nak berzikir. Jadi kita gilakkan hati kita. Baik, kita pergi kepada kelebihan zikir ni dipanggil apa? Itma'nanul qalbi. Tanda kelebihan zikir membawa kepada ketenangan hati. La budda hal zikri min istihdaril qalbi. Orang yang berzikir, hati dia kena tenang. Ingat kepada Allah Azza wa Jalla, sehinggalah zikir itu memberi kesan dalam jiwa kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang yang beriman dan hatinya tenang dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati tenang. Suratul Ra'di ayat 28. Ni ada orang yang zikir tak tenang. Nak tenang macam mana? Melompak-lompak zikir. Tu bukan zikir, tu bergulingnya. Dia panggil zikir breakdown pun ada juga. Zikir breakdown. Melompak, piuk-piuk musing kepala. Ada seorang sahabat saya di pondok, dia bagi tahu, dia kata entah mari dia sebutlah nama kumpulan ni, mari pada negeri mana, mari nak zikir di pondok dia ni, dia punya serban naik motosikal tak tercabut, tapi waktu dia zikir dia pusing kepala, tercabut serban. Macam mana? Allah kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukan dengan zikir kita melompak, kita melaung, kita bertempik. La. Itu bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai penutup, hendaklah kita al-iktsaru min zikrillah. Perbanyakkanlah kita zikir kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyakkan zikir. Orang mukmin, tengok tuan-tuan, seorang mukmin itu amat berhajat kepada ketenangan hati dan kestabilan jiwa. Betul? Untuk itu hendaklah dia memperbanyakkan zikir kepada Allah agar sentiasa berhubung dengan Allah, bergantung kepadanya, sentiasa menghulurkan tangan, mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah dan menginginkan keampunan dan kemaafannya, sehingga Allah Ta'ala menyebut dan mengingatinya dalam kalangan para malaikat yang meliputinya dengan kelebihan, serta para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan kelebihan dan rahmatnya. Jadi alhamdulillah, kita sangat-sangat berhajat supaya kita sentiasa dekat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur pada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Suratul Ahzab ayat 41, ayat 42. Maka dengan ini kita tutup perbincangan kita. InsyaAllah hadis 23 ni kita bagi dua huraian. Tuan-tuan tanda, huraian yang seterusnya bermula poin yang keempat. As-salatu nur. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu tanda beriman. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.